Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat menyapu telinga zahir dan batin sampai situ. Tu patutnya habis dah. Habis dah, masuk bab baru ni. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Bermula yang membatal wudu itu 4 perkara. Tengok klik. Tajuk nak apa ni? Tajuk iaitu mengenai wudu. Iaitu cara mengismayang. Cara mengismayang. Alamat sikit. Saya tubik 5.40 sini jalan jeng. Orang sebab lepas dah kali. Lepas. Orang pula mari saya semalam mengaji di Penaserat. Lepas tu klik pagi tadi nak mengaji. Tengok-tengok kita tak ada lah kereta. Tertinggal di Penaserat. Ni beg ni tinggal di Penaserat tu. Allah kata pukul 8 tadi. Mujurlah ada tu orang tu Tok Iman situ tu. Dia orang Baling. Dia nak kena dia klik. Saya tunggu di Baling beg ni. Tu baik pula. Klik mengaji, orang mai rumah pak dah. 13 orang nak makan nasi. Kat makan nasi saja tak apa, saya mampir kat kopak. Kalau awi ku amat klik lah. Tidur pun tak boleh pakai sudah gitu. Ni dia. Tu tak jadi YB lagi. Jadi YB tak tahu lah bau seo. Pecup kereta tak kira kat sini ni. Tengok. Terlupa habis dah. Tengok kita. Pertamanya keluar suatu daripada kubul atau dubur. Kubur tu balik depan. Sama ada hak jatah atau tina tubik di depan. Tubik kecing ke, tubik darah ke, tubik mani ke. Semua kira batal wudu. Gitu. Atau dubur benda balik belakang. Sama je jenis kerah ke, jenis cecair ke, yang jenis suci ke. Ada juga benda jenis suci seperti butir kacang. Berak-berak dia tak hancur tubik butir kacang. Basuh-basuh boleh makan ke? Kalau tengok. Dia bukan nak jadi pertama. Dia nak jadi nak lupa mamak gamak mak. Berak-berak butir kacang banyak butir. Kita telah sutir-sutir. Basuh-basuh makan ke boleh putus. Tak apa tu gamaklah. Terbit butir tu pun batal juga. Dia kira terbit sesuatu dari jalan depan, jalan belakang batal sembahyang. Batal lah wudu. Mudah ya. Walaupun benda tu benda jenis tu. Tanah-tanah hidup klik. Boleh. Bukan nanti jadi cik dah. Benda terbit yang lepas belakang maka batal. Melainkan keluar mani. Tengok-tengok duk semayang molek terbit mani. Jadi kok mana bahin? Terbit mani. Ada orang kadang-kadang duk semayang sedap-sedap mani terbit. Bayang kok mana tak tahu lah. Yang terbit mani. Dia kata tidak batal wudu. Dia tak batal wudu tapi batal semayang. Ngerti? Kalau kita waktu tengah semayang keluar mani batal semayang. Tapi wudu tak batal. Kalau wudu kan terbit mani tak batal. Dia kok tu klik. Tidak batal. Tetapi wajib mandi. Waktu mandi tu jangan setuh lah kopok lekor tu. Hak kopok lekor ni dikira gini. Dia kira ni. Dengan tapak tangan kita waktu mandi tu, kita keluar mani, kita ada wudu, tak batal wudu. Kita mandi juga, tapi jangan gosok dengan tapak tangan. Ni. Hak mana jangan gosok dengan tapak tangan? Start dari kepala sampai humi je. Gosok itu batal dengan tapak tangan. Kalau gosok dengan kering pun tak apa. Maka nak apa? Atau dia panggil cara sebab wajib mandi hadah. Wajib mandi hadah. Tengok. Orang ada wuduk ni. Jalan-jalan sampai tengok jalan tengok kopok lekor siapa dia duduk tengah jalan tu. Bukan kopok lekor betul tu. Aku nak sebut malu korang sangat. Ada orang terlucuk kopok lekor. Dia pergi pegang tu batal. Walaupun bukan nanti duduk di badan orang, dia lucuk di bawah lah. Atau dia jumpa cucur Jawa. Semacam kat cucur Jawa.
Sekira-kira saya tak faham kata ustaz zaman ni kata pegang cuy Jawa batal je dah mampu. Mau faham lah dek. Ngagak no ya suti-suti. Kita jumpa sekeping cuy Jawa. Hak maklumah mana tetus ni. Dia tak cek tengok. Kita ada wuduk, pergi pegang. Tapi sekira-kira dia jadi bentuk macam cucu Jawa lagi. Pegang. Kalau mix kerat gini jahna aku mufti panggil. Hukum di mana Zamri pegang cucu Jawa batal? Cucu Jawa orang Betina tu lah. Kemaluan. Ya siap-siap. Pegang dengan tapak tangan batal. Tapi dia tengok-tengok benda tu berdagingnya. Kopak lekor tu dia tindih dengan lori dah. 3-4 kali dah. Priak. Hancur dah. Tak nampak betul lah. Kita pegang tak batal. Sebab tidak nampak betul. Kalau nampak pak bedokok tu lagi, faham? Pegang dengan ada wuduk, batal wuduk. Tengok kau faham ni. Wayak senang mengaji gitu. Tak bengong dah. Kerti tu. Wayak terang. Kena. Tengok. Kecuali keluar mani, tidak batal. Tapi kalau semayang batal. Tapi kalau wuduk tak batal. Dia betul kena faham pula. Tapi waktu semayang tu maka batal lah. Bukan batal wuduk, batal semayang tu. Tetapi wuduk tak batal. Sekali kita pergi mani, terus kita semayang klik. Gitu nah. Automatik dah. Tetapi wajib mandi. Mani hadah. Macam yang kita belajar lepas lah. Mani hadah. Mandi wuduk wajib klik, selesai masalah. Tengok. Kedua batal wuduk ni. Hilang akal dengan sebab gila atau pitan. Atau tidur jika tidak tetap pungkoknya. Pungkok tu. Jadi kita ada wuduk. Tiba-tiba jadi gila, maka batal wuduk. Senang ya. Dia tak kira dah, terbatal wuduk. Atau sebab dia pitam. Bila pitam dia macam tidur lah. Bila kita pitam tak sedar apa, segala anggota tubuh kita terbuka. Bila terbuka terbit segala angin. Sebab tu orang mati masa orang duduk mengguang tu. Itu punggung dia duduk gitu. Bukan macam punggung kita duduk katuk gitu. Sebab kita ada anggota orang panggil injak masih berjalan. Bila sudah mati dia injak jadi keras gitu lah. Macam kita tidur lah. Bila orang pitat tak sedar apa, dia terbuka. Sebab tu batal. Kalau kita tidur itu, bakal-bakal lagi kena ambil semayang. Sebab keluar segala angin. Terbit habis. Batal. Dia kira batal gitu. Pitam juga batal wuduk. Atau tidur. Tidur yang macam mana? Jika tidak tetap papan punggung. Apa maksud? Tak tertutup lubang punggung. Sebab tu orang tidur bersandar. Tidur sambil bersandar, dia tak batal wuduk. Tu yang ada ulama dulu, dia ambil wuduk maghrib sampai zuhur esok pun dia boleh ada wuduk lagi. Dia tidur gitu. Kita tidur terkekang. Sak gitu batal sebab tu tu dia. Tu dia panggil tidur bakit kena ambil ismayang lain sebab batal lah. Adapun tidur tetap papan punggung seperti tidur bersila. Lubang nak terbit kat mana? Tu yang orang boleh sana tidur gitu tu, tapi tak sedap tidur gitu ni. Kena ambil dengan toto apa sedap tidur. Dia majak lah. Toto guru alim ulama dulu dia boleh make ismayang hak ni, hak pagi esok tu. Make ismayang maghrib ni subuh esok ada lagi wuduk. Sebab dia mau semayang, dia mau duduk tidur sak. Kita tidur mapuh, apa panggil. Tidur sungguh kita ni. Terkedang tidur gitu. Habis. Dia mau tidur macam tu ya. Habis itu papan kita, punggung kita duduk dengan ni nak terbit kok mana. Sebab tu hari bakit sembahyang terus tak batal. Adapun tidur sampai berguling gini, tak boleh nah. Tidur tu dia batal kerana terbit habis. Kok lubang-lubang ni habis. Tak terpucuk lah. Kalau musannaf rahimah. Maka batal wuduk. Gitu. Yang tidak tetap papan pungkok dia. Jadi dah. Bila tidur-tidur ni saat dia mengereng konon maka terbuka subik batal. Tu tengok. Ketiganya bertemu kulit. Jangan baca kulit. Mau baca kat waw lantar jadi kulat je nak pening. Bertemu kulit itu. Tulis situ. Bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Bertemu ni belaga bersentuhan.
Bersentuhan kulit dia mah. Bersentuhan. Kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang harus nikah dengan dia. Mahram kita tak apa, bukan muhrim. Muhrim orang ambil haji ihram. Ni baca muhrim dia baca mahram. Dah kata. Kalau muhrim orang yang pakai ihram. Jadi gitu. Orang yang boleh menikah dengan kita. Seperti sepupu kita hak tina, dia tak berlapis setuh tangan kita, kita ada wuduk batal. Itu bagi mazhab kita, dia setuh kita pun kita batal, kita setuh dia kita batal. Alai pada mazhab ni, Syafi'i ni, dia kira gini, siapa yang menyentuh kawan tu batal, yang disentuh tak batal. Dia kata tu. Kawan tu sengaja sentuh kita. Kita tak batal sebab bukan kita sentuh dia. Tu mazhab lain tak heran dia mau. Pergi Mekah dia mau boleh tawaf pegang tangan ya. Sebab kawan ni sentuh laki dia, bini disentuh. Kau pusing je. Kita je nak tiru deh. Kita yang sentuh batal, yang dia nak sentuh pun batal. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Tu dah. Nombor 3 yang menyebab batal. Bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang harus nikah dengan dia. Ada pun mahram kita. Ataupun ada sambilan ambilan. Ataupun dia kena sebab dia haram selama-lamanya seperti mak tiri kita. Tengok mak mertua kita setuh tak apa. Mak mertua dia haram selamanya, tak boleh menikah dengan dia dah. Pergi setuh dengan dia tak apalah. Adapun seperti orang kata apa, mak adik anak menakan sabit, tak boleh. Macam mana anak menakan sabit? Anak menakan bini kita. Tina. Kita ni menikah dengan bini kita tu, jadi dia pun panggil kita pakcik juga, sebab makcik dia nikah dengan kita. Kita pun dia kata anak menakan kita, dia anak menakan sabit saja. Setuh dengan kita batal juga. Sebab kita boleh menikah dua-dua tu. Bahasa keling-keling anak menakan pun sapu sekali. Boleh dua-dua. Ada ipar dia. Ada ipar pun batal. Dia haram sementara. Sementara mana? Sementara ada kak dia piak, ada ipar pun jalan. Maka tak boleh sentuh tangan ada ipar, tak tahu ni ada ipar tak apa, bawa naik motor pergi mari jangan. Dia mari gerang sekali jangan. Ni tak kira, ni adik iparku tak apa. Adik ipar bukan adik kita. Adik kawan bini kita, adik bini kita haram sementara ya. Tak boleh menikah dengan dia sebab kita nikah kak dia. Tapi kalau kak dia piak, tulis lalu lah. Tengok apa dah. Dia panggil haram lah. Jangan kita dah setuh. Bila setuh batal. Semayang. Hidup pegang tangan adik ipar, apa adik kita, adik tak apa deh. Bengong semua. Hari raya bersalah habis sepupu-sepupu seperiang. Mana boleh sepupu boleh menikah? Kita ini raya punya pasal salah habis. Ini tak apa, makcik hang. Makcik dia kan makcik kita. Ada bini kita ada makcik. Makcik tua sangat, maksu. Bini kita ada maksu dia. Kita pun panggil maksu. Jangan duk salah tak tahu. Dia rak naik sini. Panggil ni tu bahalah kena reti. Ni dak maksu tak apa deh. Bamak jangan cerita pasal bamak. Maksu bini kita. Kita panggil maksu pakak saja. Ada pun maksu pun kita boleh rembah kali. Jaga jangan nak salah tak. Ni raya tu tengok esok bersalah tak kira apa kedianya adik-beradik belaka. Kita reti seperti tu. Yang Islam dia ada batasan dia. Dia ada batas dia. Ada hak sabit, ada haram sementara, ada haram sebab banyak benda. Tengok. Maka jatuh ismayah tu. Sebab dia harus nikah. Habis. Keempatnya menyentuh zakar, baca zakar, jangan baca zikir. Baca zikir jadi pening, menyentuh zikir. Menyentuh zakar atau faras. Tengok. Anak Adam, sama ada hak kita setuh kita sendiri atau hak orang lain. Hak kawan kita tu tunjuk depan kita.
Mun tengok besar lah aku, kita pun pak pegang. Kita ada semayang batas. Bukan nanti kita pegang hak kita. Kita pergi rabah tengok hak dia. Jangan kita. Kita ada wudu bang. Dia duduk pegang. Jadi gitulah. Bukan nanti pegang hak kita. Ya, batas pegang hak kawan kita. Tak kira. Dek. Pegang dengan apa? Tengok sini. Dengan perut tangan. Balik sini dah. Kita gatal tak gitu. Nak garu balik luar tak sedap, kita seluk balik dalam. Tapi kita garu dengan apa? Jangan garu dengan sini. Batal. Dengan perut tangan batal wuduk kita. Kalau ada wuduk lah. Kalau tak ada wuduk garu pergi lah. Tengok syarat tu. Kita ada wuduk, kita menyentuh zakat. Sentuh hak mana? Sentuh start kepala sampai pangkal. Ada pun buahnya 2 utir tu tak apa. Jadi bahasa gatal buahnya tu ketik dengan skenek. Nak garu balik luar tak sedap, sewa balik dalam, garu dengan tapak tangan. Kita ada wuduk, batal tak? Tak batal. Sebab hak tu tak termasuk hak perkara membatalkan. Dia panggil tali ni. Begitu juga punggung kita. Punggung kita ni. Tengok kita tu. Kita ni kena royak betul lah, bukan boleh tapis-tapis. Dia kena royak betul, nampak kena? Saya ni pemalu sebenarnya nak royak pun. Tapi tak payah dah tulis sini. Bila dok baca setuh macam mana Ustaz Zamri pula dah baik royak terus senang puas hati. Tak mana setuhnya. Setuh nak royak setuh mana? Atas padang bola ni setuh tak apa. Padang bola yang rupuk atas ni. Setuh tak apa. Dengan tapak tangan faham ni. Bajak ni. Umar kalau mengaji bab ni cepat faham sangat. Kalau kau boleh tauhid pening kepala. Jiring jising payah. Nak tadi sai faham. Tengok dia kata. Menyentuh zakat ingatlah batas sembahyang. Atau farash anak Adam, perempuan macam tu juga. Kita setuh hak dia, dia setuh hak dia diri. Jika dia berwuduk batal juga. Setuh macam mana hak perempuan? Gini pula. Hak perempuan dia jadi gitu. Nak goyak-goyak lagi lah. Baca lagi. Ni. Jika kita menyentuh ni. Menyentuh di sini ni. Di tebing-tebing sungai ni. Ada poster kotak ni tak apa dengan tapak tangan. Dia lah setuh diri. Kita setuh memang batas sebab setuh kulit. Dengan tak berlapik lah. Orang tidak setuh nak? Dia setuh di bikai-bikai sungai itu. Maka batallah akal sembahyang, batallah akal wuduknya. Jika dia sendirilah. Kalau kita setuh automatik sebab setuh tina lah kulit lah. Bagi dia sendiri tu. Tengok gitu. Alhamdulillah. Tu bagi perempuan dia tengok sakat bikai ni. Kok atas ni tak apa. Deh. Tengok kok atas bonggok bukit tak apa. Atau faras anak Adam dengan perut tangan atau menyentuh halakoh. Halakoh ni bulatan tu. Halakoh apa? Halakoh duburnya. Makna dia tak mana? Kita daging punggung jadi gitu. Lepas tu dia ada lubang punggung tu. Sini. Setuh sini ni dengan tapak tangan kita ni. Baru batal. Adapun tak daging punggung tu gatal garu tak apa. Walau ada buduk tak jatuh. Makna dia di tepian pantai yang inah permain tu lah. Nak yang macam mana aku tak faham ni? Jika kita ada wuduk, kita menyentuh akan di tepian pantai yang inah permain tu, situ tu. Mana nak tu dia ada gata-gata, kita garu sikit. Batal lah jika dengan tak apa sangat. Kalau bengong lagi mengaji tak tu. Dengan syarat batas batal wuduk itu tu macam tu. Adapun balik luar ni, hak ketul daging punggung tu garu tak apa, tapak tangan. Dia halakoh saja. Kawasan keliling tu. Dengan tapak tangan maka batal. Adapun kita dengan denda lekok ni tak apa. Bos siku kan masuk tak apa. Tengok kalau musannif rahimahullah faham ni. Tu cara perkara membatalkan wuduk. Habis. Qala musannif rahimakumullah. Masuklah. Bermula syarat sembahyang itu 9 perkara. Kitab ni kata gini, kitab nu kata gini, macam-macam. Ulama dia huraikan tu.
Syarat, apa maksud syarat? Ma yatawaqqafu syai'in. Ma yatawaqqafu, dia kata. Barang yang terhenti atasnya sesuatu. Nah. Tapi dia ni bukan juzuk bagi sesuatu. Ma yatawaqqafu syai'in kharijan an haqiqatih. Syarat-syarat ni iaitu perkara yang jadi sesuatu kerana dia. Ada syarat, jadilah benar tu. Jadilah semayang, jadilah puasa. Sebab ada syarat puasa. Jadilah nikah bila ada syarat nikah. Tetapi dia bukan juzuk bagi nikah tu. Contoh dia. Dan dia syarat ni bukan juzuk bagi semayang. Mana dia duduk di luar. Dia panggil. Tapi benda yang tidak dapat tidak. Mala Buddha dia panggil. Barang yang tidak dapat tidak. Tak ada syarat, tak terbentuklah sesuatu. Satu lagi rukun. Rukun itu juzuk bagi sesuatu. Nak jadi semayang, kena ada rukun semayang. Tetapi dia duduklah semayang tu. Seperti berdiri betul, baca Fatihah tu dipanggil rukun. Ada pun syarat, dia boleh luar. Tengok. Syarat semayang, mesti masuk waktu. Dia bukan duduk lanjut semayang tu. Tu dipanggil syarat. Benda yang tidak dapat tidak dua-dua. Buat hak ni tak ada, hak ni tak cukup, tak suruh juga. Tak ada serukun, tak cukup juga. Begitu juga semayang dia kata. Qala musannif rahimahullah. Bermula syarat sembahyang itu 9 perkara. Ada 9 butir syarat nak sembahyang ni. Pertama, tok guru hak ni dia kira kok ni. Syarat sembahyang mengetahui akan Tuhan yang disembah akan dia. Tidak, tak cukup syarat. Kena tu Tuhan yang disembah. Main dah lawin. Kena mengaji bab Tuhan. Tu yang kita mengaji jiri, jising, arok, jismung latifah. Tak kata. Mengaji apa? Supaya nak kenal Tuhan. Tuhan bukan jenis panjang, Tuhan bukan jenis pendek, Tuhan bukan jenis bujur, Tuhan bukan bertempat. Sifat Tuhan yang bukan jenis putih, jenis hitam, jenis biru, jenis kuning, jenis kesak. Sebab apa? Syarat semayang mula-mula kena reti dulu Tuhan yang disembah akan dia. Beratlah. Tu dia panggil ilmu tauhid. Kena mengaji ilmu tauhid dulu. Kena mengaji ilmu tauhid nah. Tidak semayang kita boleh buatlah. Tengok. Keduanya, kedua syarat lah. Mengetahui akan masuk waktunya dengan yakin. Seperti kita tengok matahari, kita pacak kayu, kita tulah. Mayang zuhur taran ni, mayang asar taran ni. Syapak merah berat tu. Yakin tak? Yakin tengah. Atau zon serta ijtihad. Apa maksud zon? Berat sengkau. Serta ada tanda. Tu dia panggil ijtihad. Ada tanda dia. Seperti orang melaungkan azan. Ada tanda lah. Ni ada tanda. Laungkan azan tu dia panggil. Kalau kita bakit pagi-pagi, bakit pagi-pagi nak semayang. Tengok jam tak ada, tengok buka handset tak ada, internet pun mampu habis. Nak tanya siapa dia, masuk tak masuk, masuk tak masuk lagi. Tiba-tiba hati sengkau berasa berat masuk. Aku berasa masuk dah. Berasa tu dipanggil zon sebab berat masuk. Tapi bukti tak ada. Tanda lah. Tanda tak mana? Tiba-tiba lalu kereta api. Kelihatan kata api selalu pukul 7. Maka masuklah. Begini lagi. Kita duduk besok tengok selari pukul berapa. Tiap-tiap hari dia kalau maka kita pakai. Itu dipanggil seka tu. Sebab kita tak ada bukti macam matahari tak ada. Tak ada orang bang. Maka kita tengok situ. Besok jadi macam mana waktu tu. Bila sengkau kuat pakai hak tu, tengok dengan tanda dia. Boleh dah. Tengok qala musannif rahimahumullah. Gitu. Ketiganya, mengetahui akan segala rukunnya. Ni kita baca dalam musolli lah. Kita musolli kita baca ni. Tapi tak ingat lah, start mula-mula dulu. Kita tak ingat dia benar jenis dia. Nak kena ulang kelik. Kita ni jumpa kelik bab semayang. Esok dia royak pula bab semayang Jumaat. Tengok.
Ketiganya mengetahui akan segala rukunnya dan sunatnya kena tu. Nah, semaya ni ada rukun tak mana. Hak mananya sunat, hak mana rukun. Kalau dia kata dalam semayang tu semua sunat, tak sah tu. Dia pukul kata tihah ke, iftitah ke, memberi salam ke, tahiyat tu semua sunat, tak sah mayat tu. Tapi dia kata aku nak beza tak erti. Hak mana nak ukir satu-satu tak erti sebab 13 rukun ni. Tapi dalam tu ada yang wajib, rukun, ada yang sunat asal lah. Tapi kalau dia pukul ataupun dia kata Fatihah tu sunat, hak tu tak sah. Jadi kena reti kat dia. Maka kita kena reti. Berdiri betul itu rukun. Rukun itu rukun. Tak makninah itu rukun. Iktidak itu rukun. Baca Fatihah itu rukun. Takbiratul ihram tu rukun. Sujud tu rukun. 2 kali sujud tu rukun. Duduk antara dua sujud tu rukun. Memberi salam pertama tu rukun. Tu dia panggil baru luluh bayang dia. Dek. Baca iftitah sunat hai'ah. Baca surah sunat hai'ah. Baca Fatihah rukun klik. Gitu. So, baca tahiyat awal sunat ab'ad. Kenapa beza gitu? Dia ada 3 jenis. Rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Ingat 3 betul tu ya. Retilah bab sembahyang. Sebutir tu. Boleh buka kursus sembahyang. Panggil bini duduk depan. Gini jadi ustaz sah. Hajar bini kita. Mu royak mana ada rukuk sunat ab'ad hak mana? Mu boleh royak dak hak mana sunat hai'ah? Mu boleh royak dak hak mana rukun? Kena pecah 3 benda tu. Apa maksud rukun? Perkara yang tidak dapat tidak, kalau tak buat dia tak sah sembahyang. Rukun. Dalam tu lagi dia panggil sunat ab'ad. Nak apa sunat ab'ad? Kalau kita tinggal dia sah sembahyang. Tapi disunat dijabar diganti dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad. Seperti membaca kunut, berdiri membaca kunut, selawat dalam kunut, selawat dalam tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal. Tu termasuk dalam sunat ab'ad. Kalau tinggal di sunat sujud sahwi, 2 kali sujud selepas kita tahiyat dan selawat, 2 kali sujud sunat. Kalau tak iman tak sujud pun sunat kita sujud. Setelah kita tengok tak iman tinggal benda tu, tiba-tiba tak memberi salam, sah dah. Kalau kita salam pun sah, tapi cacat sembahyang. Tu dipanggil sunat ab'ad. Ada pun satu lagi sunat hai'ah. Apa sunat hai'ah? Sunat perhiasan. Macam tubuh kita lah. Ada misai, ada janggut, ada bulu mata. Ini perhiasan dia panggil. Semayang ni, rukun ni ibarat kepala. Syarat ibarat nyawa. Jadi gitu. Jadi sunat ab'ad ibarat tangan kaki. Kalau tak ada tangan kaki hidup tak? Hidup, tapi tak boleh. Sunat hai'ah ibarat macam perhiasan. Ada gelang, ada ratai, ada jam, ada baju. Tu nampak semak tu Ustaz Zamri tu. Itulah tu. Janggut pada sikit tu. Kalau Ustaz Zamri ni bulu kening pun tak ada, misai pun tak ada, janggut pun tak ada, nampak sepoi ikan keri. Jadi kita ibarat macam tubuh kita ni lah. Tak ada sunat hai'ah, boleh tak semayang kita licin huduh lah. Sebab tu kita kena baca doa iftitah. Walaupun kita baca paling pendek pun, ni nak bagi bulan puasa ni. Banyak kan jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Fatihah tu, dia meninggalkan iftitah tu lah. Selalu macam tu. Sebab nak buat 20 dah, dia pun Bismillahirrahmanirrahim tu. Ketika tu jadi makruh, sebab meninggalkan akan sunat hai'ah. Jadi malah baca iftitah ke, baca hak pendek tak apa dah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 tu ya. Lepas kan panjang mana? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Al-Fatihah. Ni doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi tak boleh sunat lah. Bila tak boleh sunat lah banyak makruh.
Jadi semayang tu cacat juga. Tu dia panggil sunat hai'ah. You tengok. Qala musannif rahimakumullah. Itu dia. Ketiganya mengetahui akan segala rukunnya dan sunatnya, kena tahu sunat dia. Sunat dua, hai'ah dengan ab'ah kena reti. Nayanglah kalau kita sampai 60 tak nak beza ni. Umur sampai 67. Lagu Mak Jaihnya hafal habis. Bunyi lirik dia jawab sama langsung. Itu. Tapi bila lagu ni gay tak tahu. Orang tanya, sebab berapa royak rukun semayang? Tak boleh. Tak, kamu tak belajar langsung. Kita 5-60 belajar kok tu lah. Anak 7 serong lah. Tak pergi hidup muda ke dah. Dia tak kembali dah. Kita belajar hak ni baik dah. Lah ni aku ni tak reti ni. Boleh tu hak tu tak apa. Mari dengar juga. Jangan nak menyomong. Mari dengar juga. Boleh beza 3 tu ya. Rukun natani. Sunat ab'ad natani. Sunat ayat. Jadilah tu. Mati pun reti rukun sembahyang pun jadilah. Ni sampai nak hatur tak reti. Deh. Lagu M Sarik jangan sedut. Tarik tak ketahuan. Dia boleh sambung semua. Muhammad Tangkoru dia sambung boleh. Yang M Sarik boleh nyanyi. Kena boleh belakang lah. Aku pun boleh belakang. Mana tengok ngoyak lagu Wing kat mana? Aku nak sambung. Dah gitu. Album mana mu tu ya? Album Misteri Mimpi Syakila ke? Taman Rashidah Utama ke? Tapi aku nak tarik. Cuma tak sedap lah aku nyanyi. Tengok kalau musallih rahimakumullah. Jadi gitu deh. Habis. Keempatnya, jangan diiktikadkan fardunya itu sunat macam tadi lah. Benda tu rukun. Sepertinya apa dia? Iaitu semayang apa? Dia tu Fatihah. Kita kata Fatihah ni sunat jahanam. Dalam semayang tu kena jaga nah. Kena jaga tu. Hak mana rukun, hak mana sunat. Habis. Jangan duk iktikad pegang gitu. Tahiyat akhir tu sunat, gitu. Benar rukun yakni fardu, kata sunat tak sah. Maknanya dia mendiri semayang dengan tak tahu, tak betul. Maka tak sah semayang. Sama ada semayang sunat atau semayang. Semayang sunat pun dalam tu dia ada rukun dia. Rukun jadi wajib leh. Walau dia semayang sunat. Tajuk sini rukun, mendegakkan atas semayang tu. Kelimanya, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Suci daripada dua hadas tu, tanya tu. Kelimanya tu. Tengok kita satu lagi. Gitu. Tak mana ni? Maka surat 13. Tak mana ni? Tengok 367. Muka surat 13 dia. 12, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Dan ketahui olehmu, hei orang mengaji. Ni dia kembali khitab ke kita lah ni. Dah. Iaitu kita yang mengaji ni. Katakan tak? Bahawasanya umpama semayang. Apa maksud umpama? Bandingan. Masalah misal dia buat bandingan. Tengok sembayang itu diumpamakan satu raja. Dia suruh kita buat umpama. Apa dia semayang ni? Maka Syekh duk kata apa? Semayang ni macam kita umpamakan seorang raja. Ni. Raja tu apa dia? Memperbuat akan suatu balai. Bukan Bali tu. Bali di Indonesia tu. Baca balai. Maknanya apa? Seorang raja, dia buat jemuran. Jemuran ni dewan lah. Balai. Dia buat balai. Perintah rakyat dia buat balai. Nak rakyat ke semayang ni. Apa dia? Tengok. Dan memperbuat ia akan jamuan. Ni. Raja ni buat balai. Dia buatlah jamuan. Bawa mari jamuan letak di atas balai tu. Ini musoneh sebut. Tengok.
dan menyediakan padanya akan bagai-bagai makanan. Di atas jam balai yang dia buat tadi, dia bubuh macam-macam makanan. Makanannya sedap belakang. Termasuklah nasi paprik, nasi goreng petai, ni. Tak kata. Daging merah, semua dah lah. Sedap belakang lah. Hak kita tahu tu lah. Cakotiau. Ada saja tu lah. Kita tak nak oyak antar lain lah. Nak makan antar lain tak kerti. Ada agak berasa nak makan baru ni. Nak kena kuanak kita. Tak pergi dengan jah. Naik kuanak. Tengok-tengok kuanak tengok kedai tu boleh apa? Kedai tu tulis steamboat dan grey. Aku tak nak makan kena besi grey. Ada orang jual grey. Grey ni pagar tu. Pagar besi. Kedarah kena. Ada. Dengan bok-bok nak makan kedarah mana boleh. Dia tulis tangkono tu. Bukit Puyuh dia tulis tu. Steamboat dan grey. Makanan tak apa. Tak ada nasi goreng apa tak. Yang ada steamboat dan grey. Grey yang kutu besi hak dia tolak pagar tu. Nama mah gena. Dia meletak. Maka raja tadi letak di atas balai tadi ni. Macam-macam makanan. Dia nak buat misal bagi kita mudah faham lagi. Kelebihan semayang ni. Tengok. Dan bagai-bagai minuman. Ada belakang lah. Teh teh obeng, leci. Okey. Lagi tak belum Mamat. Sirap limau. Limau tak apa tak tolong ni. Aku tak kerti ni budak ni. Macam-macam jenis lah. Hak bahasa jenis, blender, hak bahasa jenis jeruk, hak bahasa jenis tarik. Yang macam dah. Lalu ni boleh makan teh tarik dah, PKP. Umur pini boleh. Kami makan awak tak tu ya kat kedai tu. Boleh lah. Lega lah. Tapi tak sedapnya tak cukup mulut 10,000. Hak tu aku ketar. Tak pakai tepi keledar 300. Jadi kalau jumpa polis kita tutup mulut tepi keledar tak apa bayar duit. Boleh kan lagi 300 ni. Kalau 10,000 memang gadai tu go. Gadai tanah. Mana ada dalam bank kita 10,000. 4,000 pun ketar kekek. Kalau buat kena 10,000 mamak mapoh kita. Jual